Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Malam ni Teh nak share dengan korang kisah jururawat tanpa kepala. Okey, kejadian ni sebenarnya berlaku pada tahun 2014. Waktu tu sebenarnya terdapat call dari pihak hospital yang mengatakan yang kawan Teh ni dia accident. So kawan Teh ni kita orang memang rapat lah. Dia save nama Teh dekat phone dia. Maksudnya emergency contact. Okay, walaupun telefon korang kena lock kan, waktu korang accident ke apa kan, tapi korang kan boleh save nombor emergency contact tu kan. So pihak hospital dapat detect nombor Teh dekat phone dia. Okay, waktu tu pukul 3 petang tau, Teh dapat call daripada pihak hospital ni. Dan bila Teh dapat call tu, Teh terus pergi kat sana lah. Yang sama Teh pun cubalah cari family member tu, terus pergi ke hospital yang Teh nak pergi tu. Okay, waktu pergi kat sana, Dr. Agnes bagi tahu ya kawan Teh ni agak kritikal dan kemungkinan besar tak dapat diselamatkan lah. Okay, dalam waktu yang sama, kawan Teh ni dia kritikal 1 hari tau. And then malam tu, lepas Teh dapat call daripada pihak hospital tu, memang Teh tak balik rumah. Teh solat sana, makan sana, sebabkan doktor kata macam tak ada harapan. So bila orang cakap macam tu, kau faham tak? Takkanlah kau nak balik kan, walaupun tu kawan korang. Tapi sebabkan Teh memang kawan baik sangat-sangat dari Teh kecil, so Teh terpaksa jugalah korbankan sikit masa Teh tu untuk yelah, kalau doktor cakap mati ke apa kan, Teh akan nak kalau dia meninggal, Teh nak ada dekat tepi dia, macam tu lah. Tapi dalam pukul 11 macam tu, doktor kata ada respon. Kita orang tak boleh masuk ramai sebabkan dia kena masuk dekat IC. Sebenarnya waktu tu terpakar dah bagi tahu kita orang yang tengok keadaan kawan Teh ni, dia kemungkinan akan koma ataupun akan pergi. Dan waktu tu kita orang tengok dia punya BP ataupun blood pressure dia dah drop. Dan waktu tu kita memang standby je kat luar bilik ICU tu. Dan nak masuk tak boleh. Faham lah kenapa kan. Dan kita orang memang berada dekat luar tu sepanjang malam. Dan dalam pukul 11 macam tu, cousin dia ni tiba-tiba lari kat Teh tau. And then kita orang macam terkejut lah, kenapa ni kan. Lepas tu muka dia pucat. Waktu tu kita orang nak menangis sebab kita orang takut dia bagi tahu yang kawan Teh ni meninggal ke, macam tu lah. Langsung tak fikir pasal hantu. Sumpah memang tak fikir langsung pasal hantu masa tu. Dan tak lama lepas tu dia kata jangan cakap. Allah, waktu tu kita orang macam ni bukan benda tu dah, bukan sebab kematian. Aku rasa dia tengok something dalam hati lah. Tak lama lepas tu bunyi ada troli tau. Troli, orang tolak troli, tapi troli tu tak sampai-sampai dekat kita orang. Faham tak? Bunyi troli, tapi tak nampak pun troli. Siapa yang tolak troli tu? Faham tak? Lepas tu dia macam tolak kita orang macam tu. Sudah. Aku rasa dia ni kena kacau ni. Waktu tu baru pukul 11.30 macam tu tau. So tak logik benda tu datang terlalu awal kacau kita orang. Dan waktu tu dia kata tunduk. Rupa-rupanya benda tu dah tunjuk dekat dia dulu, tapi kita orang tak nampak. Kita orang kat situ memang hanya dengar je troli tu ditolak. Lebih kurang beberapa saat jugalah dengar troli tu ditolak. Dan tiba-tiba diam. Tak lama lepas tu ada lagi bunyi orang macam bising. Dan ada bunyi troli, orang macam berlari kan, berlari tolak, macam emergency sangat tolak patient dengan troli. Tiba-tiba kita orang tengok ada troli macam zup lalu. Setu kita orang memang terkejut yang tolak troli tu tak ada kepala. Waktu tu kita orang macam, dia ada kepala ke? Macam tu lah. Tapi kita orang macam okay, tak nak cakap. Okay, waktu tu dalam pukul
nak pukul 12 tu kita orang pun macam ngantuk kan, tak nak fikir benda-benda takut. So kita orang pun kita tak lama lepas tu kita orang ni memberanikan diri lah. Kita kata macam biarlah dia kacau kita, kita buat tak tahu je. Selagi kita layan dia, selagi tu dia kacau kita. So kita orang semua ni macam buat berani lah kan. Dan kita orang pun tertidur. Dan waktu tidur ayam jugalah kan, bukannya boleh tidur tempat-tempat macam tu dengan nyamuk lagi, dengan sejuk lagi kan. Tak lama lepas tu dalam pukul 2 ke 3 pagi kita orang dikejutkan dengan seorang staff nurse. Dia datang tau, dia bagi salam, Assalamualaikum. Lepas tu macam pelik kan. Nurse tu pakaian dia ni agak pelik. Sepatutnya nurse pakai baju putih, tapi dekat ICU nurse kena pakai baju warna hijau ke biru macam tu lah. Tapi dia baju putih. Macam pelik Tapi kita orang pun tak nak fikir pelik sangat lah waktu tu. Dan kita orang macam, ya kenapa dia pun kata, boleh ikut saya, saya nak bawa awak jumpa kawan awak nak jumpa. Tapi kalau korang nak tahu, nurse tu kepala dia duduk tak tunjuk muka langsung. Dan waktu tu kita orang macam syak ada sesuatu yang tak kena. Tapi kawan kat sebelah ni kata jom. Kita pun ikutlah. Ikut. Kita orang dah mula rasa tak sedap hati sebab dia bawa kita dekat jalan yang salah. Sepatutnya ICU tu sebelah kanan, tapi dia bawa kita orang sebelah kiri. Sebelah kiri tu adalah tempat dirty room. Dirty room ni tempat kalau ada linen kotor ke apa kan. So kita kena letak kat situ lah. Kita dah mula rasa sesuatu dan tak lama lepas tu kita tak teruskan perjalanan lah. Maksudnya tak ikut dia. Dan kita orang berdiri je dekat situ, kita tengok je nak pergi mana. Dan waktu tu lama kita tengok dia, tiba-tiba kepala dia hilang. Dan waktu tu semua orang tengok, memang jelas depan mata kita orang. Dan kita orang memang tak tunggu lama lah, kita orang terus cabut lari. Dan kita orang dimarahi oleh guard dekat situ. Guard tu marah kita orang, kenapa lari-lari? Dan kita orang pun ceritalah dekat dia, minta maaf, kita orang kena kacau. So dia bagi tahu lah duduk kat mana kan. Kita orang cakap lah duduk depan sebelah ke ICU tu. So guard tu bagi tahu, dia kata lain kali jangan duduk situ, pergi duduk ruang menunggu. Kita ni mana tahu kan, part situ pun bukan banyak kerusi kan. Faham lah, saya duduk lah dekat sebelah pintu, adalah pintu dia bagi tahu kan, pentadbiran apa tak tahu kat situ kan, tapi sebelah dekat berhampiran dengan ICU tu lah dia kata. So dia kata, oh awak duduk kat situ ke, berani awak duduk kat situ, tadi awak duduk kat situ tak ada benda-benda kacau ke? Lepas tu dia cakap lah, tadi mula-mula saya duduk kat situ dah pukul 11 macam tu, adalah bunyi tapak kaki, bunyi orang troli, tapi tak ada orang pun. Lepas tu dia cakap, oh sebenarnya tempat yang korang duduk tu kawasan laluan dia. Kadang-kadang dia tak suka orang kacau-kacau kawasan dia ni. Dan tak lama lepas tu dia pun ingat balik dia orang yang masih ada kat sana. So take call lah. Masa take call tu dia katalah, jom lepak tempat lain. Sebab nurse marah dia cakap macam tu. Takkanlah dia nak cakap kat situ ada hantu kan. Lagilah. Okay, waktu tu dia orang macam sampai kat, lepas kita take call tu, kita orang pun jumpa balik dengan geng-geng yang tadi lah. Okay, waktu tu dia kata, siapa yang seorang lari kat sana? Kita ajak dia tak nak. Korang tahu tak, dekat sana rupa-rupanya salah seorang daripada mereka ni, ada seorang ni tidak dikenali, tiba-tiba je ada kat situ. Waktu tu dia kata ada seorang tu kan, dia perempuan, tapi dia tak bercakap. Dia tengok je macam tu. Lepas tu tanyalah siapa. Dia kata tak tahu. Tanya dia tapi dia tak jawab. Waktu tu kita orang ajak lah dia, jomlah kita pergi minum-minum air, kopi tu kan, macam tu lah. Tapi dia macam tengok je macam tu, tak ada respon lah. Lepas tu kita orang tinggal je lah dia kat situ kan. Pandai dia hidup kan. Tak lama lepas tu kita orang bagi tahu, tahu tak, kawasan yang kita duduk tadi
kawasan benda keras tau, kawasan laluan dia tau. So dia macam dah yang tadi tu. So bagi korang kalau nak pergi tempat-tempat macam tu, duduklah tempat-tempat yang ramai orang sikit. Dan mungkin kita orang pilih tempat tu agak malap, sesuai lah untuk kita nak tidur sekejap kat situ. Tapi sebenarnya kawasan tu agak tak elok lah dari segi benda-benda gaib macam tu. Yelah okay. So bagi korang yang nak tunggu sesiapa dekat hospital, so janganlah tunggu macam kita orang tunggu ni. Tempat kita orang tunggu ni agak macam tu kan, pilih tempat tu sebabnya nak tidur lah kan. Senang, tak ada orang lalu lah kononnya lah. Tapi macam tu pula jadinya. So kalau korang nak tunggu sesiapa dekat hospital, biasanya hospital kerajaan lah macam tu, sebab tak boleh masuk kan. Korang kena cari tempat yang sesuai lah kan. Dan itu sahaja daripada Teh. Jangan lupa subscribe dia punya channel. Pastikan kalian sudi tengok cerita Teh ni sampai habis. Assalamualaikum.